Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam TikTok dan salam santun untuk semua. Terima kasih saya ucapkan kerana diberi ruang dan peluang pada kali ini untuk sesi TikTok. Dan untuk kali ini saya memilih untuk berkongsi ilmu bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam mengupas satu topik yang agak santai untuk kita sama-sama berkongsi ilmu, iaitu topik tentang kesantunan. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jika kita bercakap tentang kesantunan, saya kira semua orang tahu apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan. Jelas tergambar di fikiran kita, kesantunan ini ialah satu situasi yang berlaku penuh dengan adab. Adab, sikap sopan santun, budi pekerti yang baik, lemah lembut tutur bicaranya, tersusun bila bercakap tentang sesuatu perkara. Dan begitu juga dengan cara kita, cara macam mana kita bangun, bagaimana kita duduk, bagaimana kita berjalan, semuanya itu menunjukkan kepribadian yang baik. Dan bila kita bercakap, contohnya adalah merupakan elemen yang sangat penting, kerana bila kita berkomunikasi secara lisan, secara tidak langsung akan mencerminkan kepribadian kita, ataupun yang jelasnya menunjukkan bagaimana diri kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kali ini saya memilih tajuk ini untuk kita sama-sama mengenali dan juga mempelajari bagaimana adab santun ini dapat kita hayati dan seterusnya menjadi amalan dalam kehidupan kita. Dan ini sekaligus akan menunjukkan gaya dan juga personaliti kita yang lebih menarik. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita renungkan gambar ini dan kita fikirkan apa sebenarnya yang berlaku jika tuan-tuan dan puan-puan sendiri mengalami situasi seperti ini. Okey. Situasi ini sebenarnya berlaku di kaunter pertanyaan di sebuah pejabat, yang mana kalau kita lihat pada gambar ini jelas menunjukkan tentang sikap kaki tangan yang melayani pelanggan apabila pelanggan berkunjung untuk berurusan di pejabat dan sebagainya. Jadi kita lihat di situ bagaimananya apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat tafsirkan di sebalik gambar ini. Tentunya kita melihat situasi di mana berlaku komunikasi yang agak kurang berkesan di situ, dan telah ditunjukkan oleh kaki tangan yang bertugas. Dan kalau kita lihat, kalau kita fikir dan kita lihat semula, apa salahnya jika kita tunjukkan sikap yang baik dan santun dan mempunyai pekerti yang mulia. Sebagai staf, kita perlu bantu, sepatutnya kita melayani dan membantu mempermudahkan urusan pelanggan yang datang berurusan, tidak kiralah sama ada orang muda ke pelanggan kita, orang tua ke ataupun sebaliknya. Okey. Jadi sikap apa yang kita nak tunjuk di sini adalah sebenarnya tentang sikap, dan lebih memalukan lagi jika kita jelas kalau dalam gambar ini yang kita paparkan ini jelas menunjukkan bahawa kita nampak slogan di belakang itu, budi bahasa amalan mulia,
di belakang itu jelas terpampang dengan begitu jelas sekali di kaunter, dan perkara itulah yang patut kita amalkan, ya. Sebagai ahli sesebuah organisasi, termasuk diri kita juga sendiri, walau di mana kita berada, kita perlu memberi sokongan kepada organisasi kita untuk lebih cemerlang dan juga lebih bermakna, ya. Dan sepatutnya slogan ini menjadi amalan, ya, dan budaya, dan bukannya semata-mata untuk menjadi hiasan dinding semata-mata, ya. Okey, so kita fikir-fikirkan apa yang berlaku sekiranya, apa tafsiran masyarakat, apa tafsiran kita sebagai pelanggan bila kita mendapat layanan yang sebegini, ya. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah lihat situasi tatu tadi. Dalam masyarakat kita, nilai budi bahasa sering menjadi keutamaan, ya. Dan kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan budi ini dan apakah yang dimaksudkan dengan budi bahasa, ya. Dua perkara yang berbeza sedikit, tak jauh bezanya tetapi sedikit berbeza, ya. Dan kita tahu apakah konsep budi dan juga apakah konsep budi bahasa, dan tentunya ia membawa kepada dua pengertian yang berbeza, ya. Okey. Baik, konsep budi, ya. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik akan dijunjung. Tegak rumah kerana sendi, tegak manusia kerana budi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat, ya, dalam rangkap A, dalam pantun ini jelas menunjukkan bahawa budi memainkan peranan yang penting, ya. Walau di mana kita berada, kita tetap akan mengingati budi baik seseorang, ya. Kita tak akan lupa. Kalau kita terhutang budi ataupun kita memberi budi kepada orang lain, ya, dan budi baik ini akan dikenang sampai bila-bila, ya. Itu maksudnya bahawa dalam pantun ini tadi, hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik akan dijunjung. So sampai bila-bila lah, ya. Walaupun dah lama berlalu, dah lepas, ya, tetapi tetap akan menjadi kenangan dan tetap akan disebut-sebut sampai bila-bila, ya. Begitu juga dalam rangkap B, rangkap B, tegak rumah kerana sendi, tegak manusia kerana budi, Dalam konteks ini, budi yang baik akan membentuk personality yang baik, Budi seseorang, kalau kita baik, cara laku kita, perilaku kita, tidak kira apa latar belakang kita sekalipun, kita akan memiliki, jika sekiranya kita memiliki sikap ataupun perilaku yang baik, diri kita akan jadi yang terbaik dan akan kelihatan menarik, Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit saya berkongsi berkenaan dengan pengertian budi ini menurut Nuriati 2002. Budi ialah akal, kebijaksanaan, perangai dan akhlak yang baik, dan pentakrifannya juga melibatkan perbuatan dan juga tingkah laku yang baik. Jadi dalam perkara ini, saya petik daripada Dr. Nuriati ni, bekas mantan Timbalan Rektor PGM ni, beliau ada menerbitkan sebuah buku, so kita tentang kesantunan, kesantunan bahasa. Jadi budi ialah akal, kebijaksanaan, dan juga perangai dan juga akhlak. Jadi jelas menunjukkan bahawa pentakrifannya juga adalah melibatkan perbuatan dan juga tingkah laku yang baik. So terangkum dalam budi ini tentang akal, bagaimana kita bijak menyusun, mengatur, bagaimana kita membentuk diri kita, bagaimana kita mempamerkan akhlak-akhlak yang terbudi, sikap-sikap yang baik, yang mempunyai nilai yang tinggi,
dan diikuti pula dengan cara kita bercakap, cara kita bertutur dan sebagainya. So ini akan terangkum dalam satu yang boleh kita ringkaskan apa sahaja yang baik yang kita berikan itu adalah merupakan budi. Sebab itulah budi ni disebut-sebut. Tak rugi kalau kita bersikap baik, tak rugi kalau kita berakhlak baik, berbudi pekerti yang mulia. Sebab nanti itulah di akhirnya kita akan dapat baik apa yang kebaikan yang kita berikan. Okey. Baik, dalam konsep budi bahasa juga, itu konsep budi. Sekarang kita lihat konsep budi bahasa. Sedikit ada serangkap pantun yang saya letakkan di sini untuk sama-sama kita hayati. Apa guna berkain batik kalau tidak dengan sujinya? Apa guna beristeri cantik kalau tidak dengan budinya? Okey, so kita dah baca, kita dah hayati dan pantun ini paling ramailah yang suka pantun ni yang tertarik apa guna beristeri cantik kalau tidak dengan budinya. Jadi cantik ni sememangnya lah menduduki tempat yang pertama. Semua orang suka cantik, suka pada rupa yang cantik, suka pada gaya yang cantik, suka pada situasi yang cantik, tempat yang cantik, gambar dan sebagainya, semua suka cantik. Dan tetapi dalam konsep pantun kita, kalau kita lihat pantun yang kita hayati tadi, rupanya cantik ini, budi bahasa ini dapat mengalahkan lagi yang cantik itu. Okey, budi bahasa menjadi lebih utama dan lebih penting. Jadi walaupun kita nakkan kecantikan, tetapi budi bahasa lah yang paling penting. Okey, walau cantik macam mana sekalipun, jika kita tidak mempunyai perilaku dan budi pekerti yang baik, so ianya juga tidak akan memberi makna lah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pengertian budi bahasa, kita dah lihat tentang pengertian budi dan pengertian budi bahasa. Dan sekarang saya masukkan sedikit lagi juga tentang budi bahasa. Budi bahasa merupakan satu pendekatan budaya, komunikasi dan hubungan yang ditekankan serta mengandungi unsur-unsur sopan santun. Sopan santun, menghormati tetamu atau pelanggan kita yang datang berurusan dengan kita. Selain itu menunjukkan sikap mesra pelanggan juga merupakan satu elemen penting bagi meningkatkan martabat budaya bangsa. Dan bangsa kita, budaya kita, so kita kena pelihara lah dengan adanya budi bahasa yang ditunjukkan. Baik, dari segi kesantunan berbahasa, kesantunan ini merujukkan kepada bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sopan santun, bagaimana kita menunjukkan budi pekerti yang baik. Okey. Dan seterusnya apabila kita bercakap, sudah tentulah kita menggunakan ayat-ayat yang kita susun dan sebolehnya kita tuturkan dan seterusnya difahami oleh orang lain dalam kesantunan bahasa, dalam bahasa yang mudahlah. Dan apabila kita bercakap, tuan-tuan dan puan-puan, kita elakkan daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh mengguris perasaan orang lain. Kadang-kadang kita tak perasan bila kita bercakap, kita ingatkan percakapan kita ni keluar dengan cara yang betul. Tetapi bila ada orang lain yang mendengar apa yang kita cakap ni, kadang-kadang agak sensitif dan agak mengecilkan hati seseorang. Jadi kita elakkan daripada perkara ini berlaku dan kita peliharalah kesantunan kita apabila kita berbahasa.
Okey. Dan selain daripada itu, dari segi kesantunan berbahasa ini juga merujuk kepada nilai-nilai yang sopan, melibatkan pertuturan yang elok. Bila kita bercakap, kita cuba menyusun bahasa kita supaya halus, elok dan juga indah didengar. Dan sikap ini akan memancarkan budi pekerti yang baik. Secara tak langsung orang akan tahulah bila kita bercakap bagaimana kita dalam hubungan kita di tempat kerja, di mana-mana sahaja pun kita dapat menilai bagaimana seseorang itu apabila bercakap dengan bahasa yang bagaimana. Cuba kita praktikkan ataupun cuba kita amalkan nilai-nilai tinggi, nilai-nilai murni yang baik ini supaya diri kita ni akan menjadi orang yang baik budi bahasanya. Dan sentiasa pastikan supaya kita tidak dianggap biadab dan juga tidak berbudi bahasa, tidak budi berbahasa. Dan sentiasa di samping itu kita sentiasa menggunakan bahasa yang tidak menyinggungkan perasaan orang lain. Dan kerana ini semua menunjukkan komunikasi. Komunikasi bila kita berbahasa, kesantunan berbahasa ni cara kita bercakap lah. Cara kita bercakap dan menunjukkan komunikasi, sama ada komunikasi sahala ke dua hala ke, memainkan peranan yang penting dalam menentukan kehalusan budi bahasa kita. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita lihat situasi ini. Okay. Situasi dalam gambar ini saya kira semuanya boleh faham dan boleh fikir-fikirkan apa yang berlaku sebenarnya. Okay. Dan rasanya semua faham dan boleh beri komen lah. Boleh beri komen. Dan tuan-tuan dan puan-puan jelas menunjukkan bahawa kesantunan ini sangat bermakna. Kesantunan sebagaimana yang saya maklumkan tadi, apa pun latar belakang kita, jika kita ada ciri-ciri kesantunan ini, maka akan boleh melenturkan hati seseorang. Kalau dalam gambar ni tengok pakcik ni dah berkenan dengan pemuda yang lalu di hadapannya, yang agak bersopan santun. Jadi kita lihatlah situ nilai kesantunan ini lebih berharga daripada segala-galanya. Okey. Baik, konsep kesantunan, kita lihat juga dari segi konsep kesantunan bahawa ini mengikut Ahmad Johari Moin, kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau tulisan. So kita ada komunikasi ni, ada komunikasi lisan dan juga komunikasi tulisan. Bahasa yang digunakan penuh dengan adab tertib, sopan santun dan juga mengandungi nilai-nilai hormat yang tinggi. Itulah kita lihat kesantunannya ada di situ, tak kira cara kita berkomunikasi dan juga sebagainya. Baik. Kesantunan sama ada budi pekerti atau etiket, iaitu tata cara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam sesuatu masyarakat. Semuanya berkait dengan apa yang kita boleh, apa yang bila kita tunjukkan nilai-nilai baik, nilai-nilai murni yang mempunyai kesantunan yang tinggi untuk menentukan bahawa kita masyarakat Melayu ni terutamanya masyarakat yang dikenali sebagai masyarakat yang bersopan santun, dan kita memandang tinggilah nilai-nilai ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kesantunan ini mempunyai ciri-cirinya. Ciri-ciri apa yang boleh kita letakkan di sini, beberapa ciri, iaitu yang pertama berbudi bahasa. Berbudi bahasa, semua maklumlah bagaimana berbudi bahasa. Apa yang saya terangkan pada awal tadi tentang apa itu budi bahasa, semuanya terangkum dalam sini.
bersopan santun. Bersopan santun ni termasuklah daripada sikap kita, gaya kita dan sebagainya. Lemah lembut ni dari segi tutur katanya, dari segi perawakannya dan sebagainya. Seterusnya memiliki segala ciri yang baik dan murni, ramahan dan mesra, ramah mesra. Kalau orang lalu kita tegur, walaupun hati kita tak nak tegur, tapi kita bertegur sapa. Sebab ini satu nilai yang murni. Lumrah manusia bila disapa, ditegur akan menjernihkan situasi. Menjernihkan situasi dan memulihkan hubungan antara individu A, individu B dan juga seterusnya. Sentiasa bertutur dengan komunikasi yang baik. Komunikasi sangat penting. Walau di mana kita komunikasi menggunakan bahasa. Jadi bahasa yang kita guna ni kita perlu berhati-hati. Jangan kita cakap bila kita kena tahu dengan siapa kita berdepan, dalam situasi yang bagaimana. Dan juga menghormati dan juga menghargai orang lain. So itu beberapa perkara, ciri-ciri yang kita perlukan. Baik, dalam kesantunan berbahasa, apabila kita berinteraksi, ada dua, apabila kita berinteraksi melalui cara ini kita dapat menjadi mesra. Bila kita bercakap, ada individu A, B, C di hadapan kita, bila kita bercakap menjadi mesra dan juga saling mengenali hati budi masing-masing. So tata bahasa dan tata cara berbahasa juga harus ada sesuai dengan budaya sesuatu masyarakat agar tidak timbul perkara-perkara yang kita tidak ingini. Terutama sekali dalam kalau kita berbahasa, terutamanya komunikasi lisan, komunikasi ini, komunikasi rasmi, komunikasi tidak rasmi, kita kena faham bagaimana situasi rasmi. Kalau dalam rasmi ini seperti mesyuarat dan sebagainya, dalam sewaktu kita bekerja seharian kita, dan dalam rasmi ini kita mestilah mengguna cara rasmi lah, bahasa yang kita tuturkan. Kita tak boleh bercakap sembarangan. Komunikasi tidak rasmi juga ada, tetapi berlaku di luar waktu rasmi. Mungkin kita bercakap di kedai kopi, mungkin kita bercakap di telefon, di majlis kenduri dan sebagainya. Itu dalam situasi yang tidak rasmi. Dan dalam komunikasi lisan ini juga, komunikasi lisan secara formal dan juga secara tidak formal, dan ianya mempunyai dua peraturan yang berbeza, terutamanya dari segi penggunaan bahasa, kata panggilan, kata sapaan, gerak laku dan sebagainya. Jadi kita perlu berhati-hati dengan menggunakan, apabila kita menggunakan bahasa sebagai medium kita dalam kita berkomunikasi, kita kena sesuaikan dengan keadaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi kesantunan lisan, baik, sedikit saya sentuh berkenaan dengan kesantunan lisan, iaitu kesantunan lisan ini ada dua perkara yang kita lihat, iaitu penggunaan bahasa dan juga penggunaan bahasa badan, ataupun kita kenali sebagai body language. Jadi dalam kesantunan komunikasi lisan ada dua lah. So kita lihat satu persatu. Baik, dalam penggunaan lisan ini, penggunaan bahasa lisan yang sopan dan juga beradab dan halus. So kita perlu bijak menggunakan bahasa. Kadang-kadang bila kita bercakap lisan, kita tak perasan terkeluar perkataan-perkataan yang kita tak elok didengar dan sebagainya. Tetapi kalau kita fokuskan kepada apa perkara, jadi amalan kita apabila dalam kesantunan lisan ini, kalau kita amalkan sentiasa menggunakan bahasa yang dari segi sebutan yang menunjukkan sikap yang sopan, dan juga suara, selain daripada itu suara dan juga intonasi yang betul. Jadi kita gunakan intonasi ini juga memainkan peranan.
kalau kita bercakap satu perkataan tetapi jika intonasi itu berbeza, memberi maksud yang berbeza. Kadang-kadang kita sebenarnya kita bercakap kita tak marah, tetapi bila orang mendengar, orang dengar macam kita marah. Itu situasi. Jadi gunakan situasi, nada suara yang sopan. Begitu juga jika kita memilih kata dan juga ayat, pilihlah bahasa-bahasa yang mudah. Dalam penggunaan bahasa yang mudah ini senang difahami, dan juga pilih perkataan dan juga ayat yang lebih halus dan manis. Jadi selain daripada itu, dalam kesantunan lisan juga bila kita bercakap, kita gunakan kata sapaan yang betul. Kata sapaan, kita nak menyapa ni, sapaan ni penting. Bunyi sahaja ringkas tetapi sangat penting. Kita nak menyapa, apa khabar, kita tengok kita tengok di hadapan kita ni dalam situasi rasmi, kita panggil dia kakak ke kak ke. Dalam situasi rasmi kita panggil puan apa khabar, kita menegur. Tetapi dalam situasi rasmi, tetapi yang tak rasmi di luar tu kita nak panggil pakcik, makcik, lain cerita. Tetapi dalam situasi yang tertentu menunjukkan kita respect kepada kan dia lah dalam situasi rasmi. Sistem panggilan yang betul, sistem panggilan, ada sistem panggilan yang rasmi dan tidak rasmi, gaya bahasa yang sesuai. Juga yang paling penting sekali dalam kesantunan lisan yang perlu kita jaga ialah dari segi isi percakapan. Pastikan kita bercakap supaya isi percakapan itu tidak menyentuh sensitiviti. Mungkin ada perkara negatif. Jadi kita ambil jalan mudah. Bila kita bercakap, jangan kita gunakan bahasa yang boleh menyakitkan hati orang lain ataupun menyebabkan orang lain terasa hati dan sebagainya. Okey. Okey. Baik, seterusnya saya sentuh juga kesantunan ini, iaitu kesantunan lisan sebenarnya, bukan lisan, tetapi dalam bentuk bahasa badan. Kita masih lagi menggunakan komunikasi, tetapi dalam bentuk secara tak langsung lah. So dalam body language ini, gerak balas tubuh kita ni dapat dilihat dan juga dilihat serta-merta. Macam kita bercakap lah, secara tak langsung kita akan dengan memek mukanya, dengan gaya percakapan kita, dengan tangan dan sebagainya. So bila kita bercakap, semua gaya, sebab orang memerhati bagaimana diri kita di hadapan, tak kiralah dalam situasi rasmi ke tidak rasmi, semua kita diperhatikan. Jadi gaya percakapan kita mestilah sentiasa dalam keadaan yang sopan. Tunjukkan bahawa kita adalah sopan santun. Dan juga pandangan mata juga kena sesuai. Jangan kita pandang satu hala saja. Jadi kita pandang, kalau ramai audien di hadapan kita, kita kena pandang secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Kalau kita pandang satu-satu, tapi tak boleh satu arah sajalah. Sekejap mungkin ke sebelah kiri, sebelah kanan, dan tengah. Dan juga dia berlaku dengan sendiri apabila kita berucap ataupun kita bercakap di hadapan. Jadi nampak di situ dari segi kesantunan, dari segi badan kita mempamerkan beberapa bahasa yang boleh difahami. Gerak laku kita, memek muka kita, tangan kita dan sebagainya. Semua ini walaupun badan, tetapi badan kita mampu berkomunikasi dengan baik. Kita tunjuk saja orang tahu. Kita buat macam mana, kita buat macam ni pun orang tahu. Jadi kita berkomunikasi antara bahasa lisan, secara bahasa kesantunan lisan, dan juga satu lagi kesantunan lisan dalam bentuk bahasa badan. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga akan sentuh sedikit tentang kesantunan berpakaian. Okey.
dalam kesantunan. Kesantunan ni package ya. Package keseluruhan apa yang kita tunjukkan daripada atas sampai bawah, dalam, luar, semuanya kita nampak bila kita bertutur dan sebagainya ya. Dalam kesantunan berpakaian ni merupakan satu elemen yang sangat perlu, dan dalam kesantunan ini ada dua perkara yang kita perlu bagi perhatian, iaitu yang pertama, pakaian mestilah sentiasa sopan. Okey, sopan, dan yang penting sekali tidak mencolok mata. Okey. So, kenapa? Sebab pakaian ni ramai kita ikut trend ya, pakaian orang pakai cantik, kita nak pakai cantik, sedangkan ianya tidak sesuai dengan kita. Ini sangat penting ya, dan ini terangkum kalau tuan-tuan berpeluang mengikuti kursus-kursus untuk penampilan diri dan sebagainya, banyak perkara-perkara ini dibincangkan. Tapi saya tidaklah nak menyentuh tentang pakaian, tetapi maksudnya pakaian itu menyumbang kepada kesantunan kita, kesantunan kita. Jadi pakai yang rapi dan sesuai, tidak berlebihan ya, dalam keadaan rasmi bagaimana kita nak berpakaian, dan juga pakaian santai pun ada caranya ya. So kita kena bijak, cara memilih tu, belum lagi bab memilih bagaimana nak memilih material ataupun kain ataupun sesuai dengan corak dan sebagainya ya. Itu kena belajar dalam penampilan ya. Okey. Jadi pakaian ini jangan memandang remeh, kerana kita juga akan dinilai berdasarkan pakaian kita. Jika cantik, pakaian juga cantik tak semestinya yang mahal, tetapi cantik sesuai. Yang penting sesuai dengan keadaan kita, diri kita untuk berpakaian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, gaya dan personality anda, okey, saya dah menyentuh tentang kesantunan tadi secara umum ya. Banyak perkara sebenarnya tentang kesantunan ini. Kesantunan bahasa tercermin dengan tata cara kita bila kita berkomunikasi dan sebagainya, dan dalam kita berkomunikasi kita kena memilih perkataan ataupun bahasa-bahasa yang sesuai dengan situasi kita, pemilihan dan susunan ayat yang kita semasa kita bercakap perlu simpan, dan kita elakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa yang susah orang nak faham itu dari segi komunikasi, kesantunan bahasa. Dan gaya dan personality ini bergantung kepada amalan kita yang kita lakukan dan sekiranya kita memiliki ciri-ciri kesantunan dan perilaku yang baik dan menarik ini, merupakan satu bonus kepada kita kalau kita perlu bijak berbicara, kerana dalam bicara kita ini menunjukkan bagaimana kita mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang tak semua orang boleh berbicara semua boleh berbicara, tetapi tak semua orang mampu berbicara. Dalam berbicara, senyuman mesti manis, senyuman tunjukkan bahawa pamerkan segala yang indah dalam diri kita, sebab dia manis di luar, itu sebenarnya lahir dari dalam. Senyuman ini walaupun hanya sepatah perkataan senyum, dan kita di Malaysia kita ada kempen senyum saya masih nak lagi kita dah kuliah di dalam TV yang nampaknya kita kena buat kita memupuk untuk semua masyarakat sentiasa berkemas dan pakaian depan dan sesuai lah
paksaan juga antaranya adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan tak masukkan dalam kurikulum dalam kursus Malaysia adalah sangat sesuai dan ianya sangat relevan lah dalam usul kementerian kita untuk merealisasikan pasal-pasal tersebut. Jadi santunan itu pelajari dan untuk dalam kurikulum IPD dalam kesantunan ini juga kita merujuk kepada timbang rasa kita sama ada orang yang mendengar atau kita yang bercakap dan bangsa Melayu ini dalam Melayu ini memang tinggi kepada budi bahasa budi bahasa orang yang berbudi bahasa berbudi mulia dan bersopan santun dalam berbahasa ini diberi nilai yang sangat tinggi Baik, mengakhiri perbincangan dan juga perkongsian saya pada hari ini adalah saya sudahi perkongsian hari ini dengan kata pantun Melayu tentang budi. Kain berlipat dalam istana, pakaian putih raja sayang. Sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Untuk itu